Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Rohayati binti Paidi dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Syariah binti Rosdi akan membentangkan tajuk laman web saya iaitu Pemerintahan Mongol di China. Baiklah, sebelum itu kita mulakan pembentangan tajuk saya pada hari ini dengan pengenalan tentang orang Mongol. Orang Mongol ini merupakan nomad pastoral dari padang rumput Asia yang menggembala kambing dan unta. Mereka akan berpindah mengikut musim dan tinggal di dalam kemah sementara. Pakaian yang dipakai oleh orang Mongol adalah jenis pakaian yang hangat dan tahan lama disebabkan cuaca di tempat mereka yang terlalu sejuk. Makanan mereka lebih berasaskan kepada susu, keju dan mentega. Antara aktiviti yang mereka lakukan ialah memburu, menunggang kuda, merawat binatang dan mendirikan serta mengemas kemah. Agama bagi orang Mongol ini adalah animisme, kepercayaan nenek moyang dan dukun. Mereka percaya bahawa unsur seperti api, air, gunung dan fenomena alam mempunyai semangat. Agama mereka tidak mempunyai kitab suci atau upacara tertentu. Namun begitu, agama lain telah hadir dalam kalangan orang Mongol seperti Kristian, Budisme dan juga Islam. Suku Mongol ini telah biasa dengan kehidupan yang sulit dan dilatih dari kecil untuk menunggang kuda dan memanah menyebabkan mereka menjadi suku yang hebat dan dapat bertahan dalam kempen yang panjang. Orang Mongol berjaya mengasaskan empayar mereka sendiri. Empayar mereka merupakan antara empayar terbesar di dunia. Pengasas empayar Mongol ialah Genghis Khan. Salah satu negara yang dikuasai oleh empayar Mongol adalah pada suatu ketika dahulu ialah China. Sebenarnya Empayar Mongol ini sangat besar sehingga ke Eropah, tapi untuk tajuk saya ini hanya spesifik kepada China sahaja. Baiklah, kita akan teruskan kepada pengasas. Ini merupakan pengasas Empayar Mongol iaitu Genghis Khan dan ini merupakan cucu Genghis Khan iaitu Kublai Khan. Dan Kublai Khan ini merupakan pengasas kepada dinasti Yuan. Baiklah, kita akan pergi dahulu kepada Genghis Khan. Ini gambar Genghis Khan yang saya dapat di Google. Genghis Khan, pengasas Empayar Mongol. Genghis Khan merupakan pengasas kepada pemerintahan Mongol. Ia dikenali juga dengan nama Temujin. Dilahirkan pada tahun 1162 Masihi. Dia merupakan Raja Mongol yang mempunyai wilayah yang sangat luas dari Asia hingga ke Eropah. Genghis Khan mati ketika berusia 73 tahun. Setelah Genghis Khan mati, kerajaannya dibahagikan kepada 4 yang diperintah oleh 4 orang puteranya. Genghis Khan ini merupakan tokoh yang terkenal di China. Antara sumbangannya ialah membina jambatan yang menghubungkan antara barat dan timur. Selain itu, menghantar tenteranya untuk menjaga laluan perdagangan bagi melindungi peniaga. Genghis Khan ini sangat terkenal untuk tokoh yang banyak jasa kepada negara China. Di sini merupakan peta pada awal kurun ke-13 iaitu tentera Genghis Khan telah berjaya menguasai sebahagian besar Asia dan juga Eropah. Seperti yang kita tahu, tentera Genghis Khan ini sangat ganas. Oleh itu, mereka dapat menguasai banyak wilayah pada ketika itu. Genghis Khan di China. Genghis Khan memindahkan tenteranya ke China Utara yang hampir diperintah oleh Qin pada tahun 1211 dan pada tahun 1215 mereka menghancurkan ibu kota. Ketika itu, tentera Mongol sangat kuat disebabkan oleh kepantasan pasukan berkuda Mongol dan taktik keganasan ketika menawan kota-kota. Cucu kepada Genghis Khan iaitu Kublai Khan telah mengalahkan dinasti Song dan memerintah China dengan menamakan pemerintahnya sebagai dinasti Yuan. Untuk pertama kalinya, China diperintah orang asing iaitu orang Mongol. Ini merupakan gambar tentera Mongol dan sumber ini adalah daripada Google. Ini merupakan rujukan saya. Di sini saya sertakan link di mana saya mendapat info di sini untuk
menulis tentang Genghis Khan. Baiklah, kita akan pergi seterusnya iaitu Kublai Khan. Ini merupakan gambar Kublai Khan. Jika kita lihat, Kublai Khan mukanya mirip seperti pemerintah-pemerintah Cina yang lain walaupun Kublai Khan merupakan keturunan Mongol. Kublai Khan merupakan cucu kepada Genghis Khan. Dia lahir pada 23 September 1215, dibesarkan dalam tradisi nomad dari anak tiri Mongolia oleh ayahnya Tolui dan ibunya Sok Hatani Beki. Kublai Khan diajarkan seni peperangan sejak usia muda dan ketika masih kecil lagi menjadi pejuang, pemburu dan penunggang kuda yang mahir. Di samping itu, dia didedahkan dengan budaya falsafah Cina. Kublai Khan telah meluaskan empayanya dan telah mengasaskan dinasti Yuan. Empayar luas yang merentasi benua ini menghubungkan tamadun-tamadun di antara dunia barat dan timur sehingga mewujudkan kebudayaan baru menggantikan kebudayaan lama. Kublai Khan membezakan dirinya dari pendahulunya dengan memerintah melalui alat pentadbiran yang menghormati dan menerapkan adat istiadat orang yang ditakluki dan bukan dengan kekuatan semata-mata. Jadi sifat Kublai Khan ini lebih kepada toleransi. Ini merupakan peta dinasti Yuan yang diasaskan oleh Kublai Khan. Jika dilihat di sini, wilayah Kublai Khan ataupun wilayah dinasti Yuan sangat besar. Sumber yang saya dapat adalah daripada Google. Kita akan pergi kepada pemerintahan Kublai Khan. Pada tahun 1271, Kublai Khan telah menamakan dinasti pemerintahannya sebagai dinasti Yuan yang bermaksud asal alam semesta. Dinasti ini berlangsung dari tahun 1279 sehingga 1368, iaitu kira-kira selama 89 tahun. Kublai Khan telah mengikuti tentatif kebijaksanaan Sinization, iaitu dia telah menyesuaikan dirinya dengan cara pemerintahan Cina dan ketika melihat potretnya, mukanya sangat mirip dengan pemerintah Cina yang lain seperti yang saya katakan tadi. Kublai Khan melantik beberapa orang Cina dalam pemerintahannya tetapi mereka ini berada di posisi yang rendah. Kublai Khan telah menghentikan peperiksaan perkhidmatan awam yang merupakan peperiksaan negara Cina. Kublai Khan suka menggunakan bahasa Cina dalam birokrasi. Walau bagaimanapun, dia telah memisahkan peraturan untuk orang Mongol dan orang Cina. Beijing dahulunya merupakan ibu kota pemerintahannya dan sekarang merupakan kota yang sangat kaya. Kublai Khan ini telah membahagikan penduduk kepada beberapa kategori. Iaitu yang pertama, Mongol. Mongol ini termasuk juga orang Muslim Asia Barat yang melakukan perkhidmatan penting kepada orang Mongol. Yang kedua, kategori orang Cina Utara dan yang ketiga, kategori orang Cina Selatan. Orang Cina Selatan ini merupakan orang yang paling tidak dipercayai oleh orang Mongol. Orang Mongol tidak akan dapat memerintah Cina tanpa bantuan orang elit Cina. Namun begitu, mereka tetap enggan untuk meletakkan orang Cina memegang jawatan yang tinggi. Genghis Khan telah menyimpan undang-undang yang berasingan untuk orang Cina dan juga orang Mongol. Dia lebih suka menggunakan orang asing dalam pemerintahannya berbanding orang Cina kerana dia berpendapat bahawa orang asing ini lebih dipercayai berbanding dengan orang Cina sendiri. Seterusnya kita akan melihat usaha yang dilakukan oleh Kublai Khan dalam pertanian. Kublai Khan juga memberikan sumbangan yang penting dalam bidang pertanian. Bagi bidang pertanian, Kublai Khan telah menubuhkan pejabat untuk rangsangan pertanian. Dia telah mengeluarkan perintah yang melarang binatang pengembara dari berkeliaran di tanah pertanian. Selain itu, Kublai Khan telah memenuhi tempat penyimpanan dengan gandum sebagai persediaan pada masa depan jika berlakunya kelaparan. Di utara, banyak tanah telah rosak akibat daripada perang yang terus-menerus. Ibu kota pemerintahan Kublai Khan mempunyai 58 jelapang padi. Marco Polo mengatakan bahawa Kublai Khan telah memberi makanan kepada orang miskin sebanyak 30,000 di ibu negara. Dia membuat organisasi untuk petani dan mengaturnya.
Mereka didorong untuk melakukan projek bantuan diri seperti menanam pokok, mengusahakan pengairan dan mengawal banjir, menimbun sungai dan tasik dengan ikan dan mempromosikan pengeluaran sutera. Mereka juga disuruh untuk memilih dan memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja dengan baik dan menghukum mereka yang malas. Dia membantu penapis mengawasi orang-orang yang mempromosikan pendidikan dalam teknik pertanian dan asas-asas pertanian yang lebih baik untuk menghasilkan pengeluaran pertanian yang lebih baik. Seterusnya, beralih pula kepada sistem cukai. Ini merupakan gambar hiasan sahaja untuk menggambarkan sistem cukai. Kublai Khan mengatur sistem cukai tetap. Rakyat tidak membayar cukai mereka kepada pemungut tempatan tetapi hanya membayar satu pembayaran kepada pemerintah pusat. Kemudian kerajaan bayar kepada bangsawan kerana bangsawan ini banyak menuntut korver, terutama untuk mengerjakan penyambungan Grand Channel untuk menghubungkan Sungai Yangtze dan ibu kotanya untuk mendapatkan cukup biji-bijian ke ibu kota, sistem pos dan pembinaan istana kuil. Selain itu, Kublai Khan menuntut tenaga kerja, bekalan dan kuda. Pada waktu yang sama, dia mengeluarkan dekret menuntut pengawas agar tidak menindas. Dia tidak menggunakan korver untuk mengeluarkan petani dari tanah mereka sehingga boleh menjadi tanah ragut. Kegunaan Grand Channel ini adalah untuk mengangkut biji-bijian ke ibu kota. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti perdagangan. Jika dilihat gambar ini adalah aktiviti perdagangan pada waktu pemerintahan Mongol dan saya mendapatkan gambar ini daripada Google. Aktiviti perdagangan. Perdagangan di darat dan laut berkembang semasa pemerintahan Kublai Khan. Orang Mongol menyambut baik orang asing yang berdagang seperti Rusia, Arab dan Venesia. Sebenarnya terdapat banyak lagi orang-orang yang berdagang di China semasa pemerintahan Kublai Khan ini. Namun ini merupakan contoh sahaja, antara 3 contoh. Marco Polo merupakan antara salah seorang daripada banyak peniaga yang bekerja dengan Kublai Khan. Namun begitu, orang Mongol tidak melibatkan diri mereka dalam perdagangan. Mereka hanya menggalakkan orang-orang asing untuk berdagang. Selain itu, Kublai Khan merupakan orang yang pertama menggunakan mata wang kertas di seluruh negara untuk aktiviti perdagangan. Pedagang yang datang ke China ini untuk berniaga hendaklah menukar logam asing menjadi wang kertas. Hal ini telah menyebabkan Marco Polo kagum dengan perdagangan di China. Selain itu, orang Mongol telah menggunakan Grand Channel untuk mengangkat biji-bijian ke kota. Grand Channel ini merupakan satu yang penting pada zaman itu kerana dia mengangkat biji-bijian ke kota. Seterusnya kita akan pergi kepada sistem komunikasi. Kublai Khan ini memperbaiki sistem komunikasi untuk kerajaannya. Pada awalnya, penggunaan utama untuk sistem komunikasi ini ialah berita rasmi. Berita rasmi ini juga digunakan oleh pedagang. Selepas itu, berita rasmi ditukar kepada sistem pos yang lebih baik. Semasa pemerintahan Kublai Khan, terdapat 1,400 sistem pos yang telah menggunakan 50,000 kuda, 8,400 lembu, 6,700 keldai, 4,000 kereta, 6,000 perahu, 200 anjing dan 1,150 ekor kambing biri-biri. Selain itu terdapat tempat rehat. Tempat rehat ini dilengkapi dengan asrama, dapur, dewan dan kawasan untuk haiwan. Dalam satu hari, mereka menempuh perjalanan sejauh 250 batu. Di sini jelaslah bahawa Kublai Khan sangat mementingkan sistem komunikasi sehingga dia telah membuat tempat rehat yang dilengkapi dengan semua kemudahan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada Kublai Khan dan orang Mongol mengekalkan ada aktiviti kehidupan nomad mereka di China. Seperti yang kita tahu, orang Mongol merupakan orang nomad yang suka berpindah randah. Jadi, orang Mongol ini tidak suka untuk duduk tetap. Dia tetap mahu berpindah randah.
Walaupun Kublai Khan mengamalkan dasar toleransi dan penggunaan bahasa Cina dalam pemerintahannya, namun Kublai Khan dan orang Mongol tetap teguh dengan adat tradisionalnya. Mereka merayakan perayaan tradisional yang tidak terikut dengan adat dan budaya orang Cina. Sebagai contohnya, adat perempuan orang Cina yang mengikat kaki sebagai tanda orang yang mempunyai status yang tinggi tidak diamalkan oleh wanita Mongol. Mereka terus mengamalkan adat mereka sendiri. Begitu juga dengan cara pemakaian mereka dan hidup mereka yang nomad tetap diteruskan. Kublai Khan telah membina 2 ibu kota, iaitu ibu kota atas dan ibu kota besar. Hal ini demikian kerana Kublai Khan tidak suka hidup dan yang tidak bergerak. Dengan adanya 2 ibu kota, mereka tidak kehilangan cara hidup nomad mereka. Mereka juga masih mengamalkan aktiviti pemburuan mereka. Oleh itu, mereka berasa selesa kerana aktiviti mereka dapat dikekalkan. Kublai Khan juga telah memantapkan dirinya sebagai intelektual dan pejuang. Dia menikmati rombongan cendekiawan dan intelektual. Orang-orang yang pandai, mereka juga bersama-sama menyusun skrip baru. Selain itu, Kublai Khan bertoleransi terhadap semua agama. Hal ini dilakukan kerana untuk memberi kesan kepada rakan-rakan Mongol bahawa dia memang penguasa dunia. Dia mendorong para diplomat dan pedagang seperti Marco Polo dari Far West untuk bersujud di hadapannya. Di sini rujukan yang saya letakkan, di mana rujukan ini saya dapat untuk membuat tentang pemerintahan Kublai Khan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kejatuhan pemerintahan Mongol di China. Kita akan pergi dulu kepada kelemahan pemerintahan Kublai Khan. Pada tahun 1972, pemerintahan Kublai Khan mula melemah dan dia kehilangan kuasanya. Kublai Khan telah melancarkan 2 serangan yang sangat mahal dan tidak berjaya ke atas Jepun. Serangan ini dilakukan untuk menunjukkan bahawa dia benar-benar menguasai dunia. Dia berharap kemenangan melawan Jepun akan meningkatkan citranya sebagai penakluk dunia yang berjaya, bukan sahaja sebagai birokrat Cina, dan memberinya kesahihan sebagai Han besar. Seramai 25,000 orang telah dihantar untuk melawan Jepun, namun telah dikalahkan. Taufan juga merupakan salah satu faktor kekalahan tentera Kublai Khan terhadap Jepun. Namun, Kublai Khan ini tidak mengaku kalah. Dia mencuba lagi pada tahun 1281. Kali ini dia mengirimkan lebih banyak tentera, iaitu seramai 140,000 orang, disokong lagi dengan pasukan Korea tambahan. Bagi orang Jepun, dewa-dewa mereka melindungi mereka lagi dengan mengirimkan angin ilahi yang menyebabkan tentera Kublai Khan ini kalah. Kekalahan pada tahun 1281 mematahkan imejnya yang tidak terkalahkan. Dan ketika dia berusaha menegakkan kembali melalui kempen ke Asia Tenggara, dia juga gagal di sana. Seterusnya ialah masalah ekonomi. Serangan yang dilakukan terhadap Jepun memerlukan kos yang sangat mahal. Seperti yang kita tahu, apabila sesuatu negara itu berperang, ia memakan kos yang sangat tinggi dan mahal. Oleh itu, Kublai Khan telah mengenakan cukai yang sangat mahal terhadap rakyatnya. Hal ini menyebabkan rakyat menderita. Petani menderita di bawah beban kenaikan cukai yang tinggi. Terdapat inflasi yang meluas kerana kerajaan juga mencetak sejumlah besar wang kertas. Untuk mengimbangi inflasi tersebut, Kublai Khan telah memerintahkan penurunan nilai mata wang dari 5 kepada 1. Jika kita lihat nilai mata wang dari 5 kepada 1 sangat rendah menurunnya. Masalah ekonomi menjadikan Kublai Khan kurang bertoleransi. Dia menjadi semakin tidak percaya kepada para pedagang yang kebanyakannya beragama Islam. Jika kita lihat sebelum ini, pemerintahan Kublai Khan ini bertoleransi terhadap semua agama, tidak kira Islam, Kristian ataupun Buddhisme. Namun selepas masalah ekonomi ini dan kelemahannya sebagai pemerintah, dia telah memusuhi orang yang beragama Islam. Dia mulai mengeluarkan undang-undang anti-Muslim seperti melarang berhatan atau menyembelih binatang. Kublai Khan semakin menyokong umat Buddha dan menyebabkan sebilangan orang Buddha ini memanfaatkan kedudukan mereka dan kepercayaan yang diberikan oleh Kublai Khan. Seterusnya,
kita akan teruskan lagi dengan kejatuhan kerajaan Mongol di China. Pemerintahan Mongol menjadi semakin tidak stabil pada tahun 1294 ketika Kublai Khan meninggal dunia dan pengganti Kublai Khan menjadi masalah. Dalam tempoh antara 1308 sehingga 1333 terdapat 8 maharaja. Di antara mereka, 2 dibunuh dan selebihnya semua mati muda. Tanpa peraturan penggantian yang diterima, kematian seorang maharaja menyebabkan konflik ganas di antara para calon penguasa yang berbeza. Kematian empire ini menyebabkan kebangkitan tuan tanah tempatan. Ketika para pemimpin tentera tidak tahu untuk memberi kesetiaan mereka kepada siapa, mereka telah menggunakan pasukan untuk mengusirkan tanah mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan mengurangi semangat pasukan. Orang Cina telah bangkit dan mengusir orang Mongol keluar dari Cina. Seperti yang kita tahu, orang Cina selalu membenci orang asing. Hong Wu, iaitu seorang tentera, telah menjadi pemimpin bagi tentera Cina dan menakluk Cina. Hong Wu telah mendirikan dinasti Ming dan menjadi maharaja dinasti Ming. Hong Wu ini telah meyakinkan penduduk Cina bahawa dia mendapat mandat dari syurga. Oleh itu berakhirlah pemerintahan orang Mongol di China. Dinasti Yuan yang ditubuhkan oleh Kublai Khan telah memusnah disebabkan beberapa faktor. Orang Cina kembali memerintah China dan dapat membebaskan diri daripada pemerintahan. Di sini rujukan yang saya dapat adalah daripada link ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.